Seandainya taubat kita tidak diterima dan doa kita tidak dan dosa kita tidak diampunkan, maka tidak syak lagi kita akan menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sesungguhnya tiada jalan untuk melepaskan diri dari situasi yang sangat menakutkan itu melainkan dengan satu peluang terakhir yang diberikan mandat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah peluang terakhir itu? Dengar dan ambillah perhatian. Peluang terakhir itu ialah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat bererti pertolongan akhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah menjadi salah satu pegangan yang wajib dipercayai oleh umat Islam. Sesungguhnya perkataan syafaat itu tidak begitu asing kepada kebanyakan penganut Islam di Nusantara ini. Ia berasal dari perkataan syafaat yang artinya pertolongan dari Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Dalam Al-Quran, kalimat syafaat disebutkan sebanyak 4 kali. Antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, "Yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla." Pada hari itu tidak berfaedah syafaat kecuali dari orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah rahmatnya dan kepada orang yang diredai perkataannya. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah ada menegaskan, "Wasyafa'atu allati idakharaha lahum haqqun kama ruwiya fil akhbar." Sesungguhnya syafaat yang disimpan untuk umatnya adalah benar, seperti mana yang diriwayatkan dalam beberapa banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Setiap para nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Aku ingin menyimpan doa itu untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari kiamat nanti." Riwayat Bukhari. Hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, 3 golongan yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Mereka ialah para anbiya, para ulama dan para syuhada. Hadirin yang dimuliakan, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, para ulama menyimpulkan bahawa syafaat terbahagi kepada 2, iaitu syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum ialah syafaat yang dikurniakan kepada para nabi, ulama dan juga syuhada. Syafaat khusus pula hanya dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat ini juga dikenali sebagai syafaatul uzma. Ia adalah permohonan Nabi yang dirafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disegerakan sesi perbicaraan dan pengadilan setelah lama sengsara menunggu di perhimpunan mahsyar, yang semua manusia dalam keadaan tidak berpakaian di bawah terik matahari. Jelasnya semua manusia sudah tidak tahan dengan kesengsaraan yang dialami di mahsyar. Akhirnya mereka beramai-ramai berjumpa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, supaya dipercepatkan proses perbicaraan dan pengadilan. Kesemua Nabi tersebut tidak sanggup menolong. Malah ada yang mengatakan bahawa kami dapati hari ini Allah sedang murka yang amat sangat, dan tidak pernah Allah murka sebegitu rupa sebelumnya. Mereka masing-masing mengatakan nafsi, nafsi, yakni diriku, diriku, dirimu, dirimu. Selamatkanlah diri masing-masing. Akhirnya orang ramai sepakat berjumpa dengan Nabi SAW untuk memohon kepada Allah supaya perbicaraan dan pengadilan segera dijalankan. Nabi Muhammad SAW bersetuju lantas sujud di bawah arash bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Permohonan Nabi itu dikabulkan dan pengadilan pun dimulakan. Selain daripada syafaat uzma, ada lagi beberapa syafaat yang lain yang dianugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Yang pertama, syafaat yang diberikan kepada para awliya dan salihin untuk meninggikan darjat tingkat kedudukan mereka di dalam syurga. Yang kedua, syafaat Nabi untuk menjemput orang-orang yang masih ada sakit-baki iman dalam diri mereka walaupun sebesar gandum. Mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga.
Syafaat ini diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa belas kasihan baginda yang berdoa sambil menangis kepada Allah. Al-Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, umatku, mereka masih berada di dalam neraka." Permintaan Nabi dikabulkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanubdika fi ummatik wala nasu." Kami sesungguhnya redha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitkan hatimu. Maksudnya mereka dikeluarkan dari neraka. Yang ketiga, syafaat Nabi yang diberikan untuk membantu orang-orang yang timbangan amalan kebaikan dan kejahatannya sama berat. Maka dengan pertolongan Nabi tersebut, akhirnya mereka berjaya memasuki syurga. Yang keempat, syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW untuk memasukkan orang-orang tertentu ke dalam syurga tanpa hisab dan adab. Mereka yang sangat bernasib baik ini akan masuk ke dalam syurga melalui laluan khas yang telah ditentukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan ini. Amin. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Tuhanku telah mengurniakan kepadaku seramai 70,000 dalam kalangan umatku. Mereka masuk syurga tanpa hisab." Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah Tuhan minta ditambah bilangan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, saya telah memohon tambahan. Lalu Allah mengurniakan kepadaku tambahan, setiap seorang membawa 70,000 orang yang lain bersamanya." Sayyidina Umar berkata, "Tidakkah Tuhan meminta tambahan lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, setiap seorang membawa 70,000 orang lagi." Sayyidina Umar bertanya lagi, "Tidakkah Tuhan meminta lagi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, aku telah meminta tambah, tapi setakat itu sahaja yang diberi." Yang kelima, syafaat yang dikurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan orang-orang yang melakukan dosa besar dari siksaan neraka. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk menyelamatkan orang-orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umatku. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya mari kita bisikkan ke lubuk hati kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Adakah kita termasuk orang yang mendapat habuan dari syafaat-syafaat tersebut? Adakah Rasulullah SAW cukup mengenali kita melalui selawat dan salam yang telah kita tujukan kepadanya? Adakah kita telah menjadi pendokong setia kepada ajaran yang baginda bawa sehingga melajakkan kita mendapat pertolongan baginda? Adakah kita mencintai sunnah Rasulullah SAW sepenuh hati kita? Hadirin yang dimuliakan, menelusuri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati taujihat dan tausiah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam mesti yakin bahawa kehadiran Nabi Muhammad SAW ke alam ini adalah membawa rahmat kepada seluruh alam. Yang kedua, umat Islam hendaklah sedar bahawa mandat untuk memberikan syafaat adalah kurniaan dan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, umat Islam yang ingin mendapatkan syafaat Nabi mestilah meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah orang-orang yang mengamalkan ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu
إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersatu atas dasar akidah Islam yang pasti dan disimpul mati. Bersatu dalam apa jua situasi, bersatu teguh menghadapi persekitaran dan ancaman musuh yang terang dan terselindung. Bersatunya umat Islam adalah kekuatan paling dasar ke arah pembinaan khairul ummah, yakni umat yang terbaik. Umat Islam berhak untuk berbeza pendapat, apalagi dalam soal urusan duniawi. Namun umat Islam hendaklah terus bersatu padu dalam fikrah dan kefahaman mengikut garis rentas kalimah la ilaha illallah, prinsip-prinsip penegasan Al-Quran dan Al-Hadis, serta prinsip persaudaraan yang kukuh. Dalam usaha kita memutuskan rantaian COVID-19 ini, setiap jemaah diminta terus berdisiplin dan wajib mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak JAIS, khususnya pengambilan wuduk terlebih dahulu sebelum datang ke masjid atau surau, membawa sejadah masing-masing, memakai pelitup muka ketika hadir ke masjid dan surau, serta mengamalkan penjarakan fizikal. Bagi mereka yang tidak sihat adalah dilarang sama sekali untuk melaksanakan solat di masjid dan surau. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'uzma an tahfadha bi 'aini inayatika rabbaniyah wa bi hifdhi wiqayatika as-samadaniyah. Jalalata Malikana Al-Mu'azzam Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salihuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wal taufiq wal sihhata wal salamah min Liwali Ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahin wa afiatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. اللهم آت أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju, serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan Raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, lindungilah kami daripada bala bencana dan wabak penyakit seperti COVID-19. Allahumma ya dafi'al bala' idfa' 'anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihana bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan stop. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله